Assalamualaikum. Saya Fakarul Aiman bin Mustafa bernombor metrik S55014 dari Pengurusan Sarjana Muda Maritim. Saya ingin membentangkan hasil kerja kumpulan kami, iaitu kumpulan 2 dalam subjek statistik dan pengurusan maritim. Kod subjek MMM 3405. Pengenalan. Statistik adalah satu kaedah bagi mengumpul, memproses, menganalisis, menginterpretasi dan mempersembahkan data untuk tujuan membantu dan membuat suatu keputusan yang lebih berkesan. Statistik merupakan kumpulan data yang boleh memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan yang lebih jelas. Menurut Kamus Pelajar edisi kedua, statistik ialah keterangan tentang sesuatu yang ditunjukkan dengan angka dan ilmu pengetahuan tentang sesuatu penyelidikan atau kesimpulan berdasarkan bukti dalam bentuk angka atau bilangan. Dalam menyelesaikan masalah statistik kali ini, pelbagai kaedah statistik yang digunakan, antaranya alat statistik yang digunakan adalah seperti statistik kalkulator, pengiraan mean, mode, median, serta pengiraan Pearson correlation, gambar rajah, histogram dan sebagainya. Laporan statistik ini membentangkan tentang kajian bagi kedatangan pelancong ke Pulau Besar Mersing pada tahun 2019. Bagi setiap bulan dengan menggunakan pengetahuan ilmu statistik yang dipelajari. Laporan ini juga disediakan bagi mengambil inisiatif dalam mengatasi cabaran yang dihadapi oleh pihak tourism Johor. Analisis data. Analisis bagi mood, medium dan mean bagi set data berkenaan berserta dengan graf dan gambar rajah yang bersesuaian. Jumlah kehadiran pelancong Pulau Besar Mersing pada tahun 2019 mengikut bulan. Pada bulan Disember, kehadiran bagi pelancong iaitu seramai 35 orang dan pendapatan chalet atau barangan runcit iaitu 6,762. Bagi bulan November, kedatangan pelancong adalah seramai 198 orang dan jumlah pendapatan chalet atau barangan runcit 12,356. Pada bulan Januari, kedatangan pelancong 213 orang. Pendapatan chalet adalah 14,750. Kehadiran pelancong pada bulan Februari adalah seramai 286 orang, iaitu pendapatan chalet sebanyak 19,450. Pada bulan Oktober, kehadiran pelancong adalah seramai 1,756 orang. Pendapatan bagi chalet sebanyak 81,763. Pada bulan Mac pula, kehadiran pelancong adalah seramai 1,856 orang. Pendapatan chalet sebanyak 88,678. Bagi bulan September, kehadiran pelancong adalah 2,048 orang dan pendapatan chalet sebanyak 89,056. Bagi bulan Julai, kehadiran pelancong adalah seramai 2,120 dan pendapatan adalah sebanyak 98,567. Bagi bulan April, kehadiran pelancong adalah seramai 2,368 dan pendapatan adalah sebanyak 100,456. Bagi bulan Mei, kehadiran pelancong adalah seramai 2,876 orang. Bagi pendapatan chalet adalah sebanyak RM134,967. Dan pada bulan Jun, kehadiran pelancong adalah seramai 3,030 orang dan pendapatan chalet adalah 150,448. Bagi bulan Ogos, kehadiran pelancong adalah 3,232 orang dan
bagi pendapatan chalet adalah RM166,598. Jumlah bagi setahun bilangan pelancong yang datang ke Pulau Besar Mersing adalah 20,018 orang dan pendapatan bagi chalet adalah sebanyak 963,851. Bagi mood adalah kekerapan paling banyak atau jumlah paling tinggi, iaitu pada bulan Ogos seramai 3,232 orang. Jumlah bilangan pelancong pada bulan Ogos merupakan jumlah paling tinggi. Bagi medium, nilai tengah dalam suatu data yang disusun mengikut urutan. Jumlah bagi median adalah seramai 1,952 orang. Bagi mean adalah nilai mean dapat ditentukan dengan membahagi jumlah data dengan bilangan data. Jumlah bagi nilai mean adalah sebanyak 1,668.67. Bagi jumlah pendapatan chalet atau barangan runcit di Pulau Besar Mersing pada tahun 2019 mengikut bulan. Bagi mood, kekerapan paling banyak atau jumlah paling tinggi. Mood yang paling tinggi adalah pada bulan Ogos, iaitu sebanyak RM166,598. Jumlah pendapatan chalet dan barangan runcit pada bulan Ogos merupakan jumlah paling tinggi. Bagi medium yang paling tinggi adalah RM88,867. Bagi mean, nilai mean dapat ditentukan dengan membahagi jumlah data dengan bilangan data. Jumlah yang dapat adalah 80,320.917. Bagi value add, jumlah keseluruhan adalah 20,018. Daripada jumlah ini, kita akan mendapat nilai mean berjumlah 1,968.167 dan deviation square bernilai 15496,733.667. Bagi value Y pula, jumlah keseluruhan adalah 968,851. Dari jumlah ini, kita akan mendapat nilai mean berjumlah 80,320.7917 dan deviation square bernilai 34,269258,340.917. Kombinasi antara X dan Y mendapat product of deviation score mendapat 7233,81914.197. Bagi mencari nilai R pula, perlu mengambil product of deviation score bahagi dengan punca kuasa 2 jumlah deviation score darab pula punca kuasa 2 deviation square. Jawapannya adalah 0.9926. Nilainya adalah positif dan ditunjukkan berdasarkan graf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Adib. Selaku daripada kumpulan ini akan menyambung perbincangan ini, iaitu bertajuk Analisa Trend Kemasukan Pelancong ke Pulau Besar pada tahun 2019. Mengapa ada masanya ramai dan mengapa ada masanya sedikit? Terlebih dahulu, pola kemasukan pelancong ke Pulau Besar Mersing pada tahun 2019 menunjukkan pola yang tidak konsisten. Berdasarkan daripada analisis yang telah dibuat, menunjukkan jumlah kemasukan pelancong pada bulan Januari, Februari, November dan Disember adalah paling sedikit. Keadaan ini berlaku mungkin disebabkan oleh faktor perubahan musim di Pulau Besar. Pada bulan November hingga Februari, Pulau Besar Mersing selalunya mengalami tiupan angin monsun yang menyebabkan berlakunya musim terkujuh pada bulan November dan Disember. Pada musim terkujuh, kebanyakan agensi pelancongan memberhentikan pakej pelancongan atas dasar keselamatan terhadap semua pihak. Namun terdapat juga beberapa buah agensi yang beroperasi bagi
memenuhi permintaan pelancong asing yang berminat dengan sukan luncur ombak. Pada bulan Januari dan Februari, kebanyakan tempat dan negara bukanlah menjadi musim cuti bagi mereka. Kesibukan dengan pekerjaan dan permulaan awal tahun mengurangkan kemasukan pelancong ke Pulau Besar Mesing, dan ini mengakibatkan kemasukan pelancong pada bulan Januari dan Februari adalah rendah. Manakala analisis kemasukan pelancong pada bulan Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos dan September menunjukkan kemasukan pelancong melebihi angka 1,000 pada setiap bulan, dan ini menunjukkan kemasukan pelancong adalah tinggi pada bulan-bulan tersebut. Keadaan ini berlaku mungkin juga disebabkan oleh perubahan musim di setiap negara. Kebiasaan pelancong akan melancong ke negara lain apabila tiba musim panas, iaitu biasanya terjadi pada bulan Julai dan Ogos. Kebanyakan pelajar dan pekerja akan mengambil cuti pada bulan tersebut untuk lari dari cuaca yang panas. Sebagai contoh, pada musim panas, orang Korea gemar pergi ke tempat peranginan seperti pulau, pantai dan sebagainya. Okey, seterusnya analisa cabaran dan masalah yang dihadapi oleh pengusaha celek dan bangunan runcit di Pulau Besar. Kemasukan pelancong ke Pulau Besar Mesing pada tahun 2019 menunjukkan pola yang tidak konsisten bagi jumlah pendapatan celek dan barangan runcit pada setiap bulan. Secara umumnya, tidak dapat dinafikan bahawa sektor perniagaan seperti pengusaha celek dan penjual barangan runcit di Pulau Besar Mesing akan menghadapi cabaran dan masalah ekonomi daripada kedatangan pelancong ke pulau tersebut yang tidak konsisten. Antara cabaran dan masalah yang dihadapi oleh pengusaha celek dan penjual barangan runcit ialah dari segi sumber kewangan. Kebanyakan pengusaha celek dan penjual barangan runcit adalah terdiri dari orang pulau itu sendiri. Perniagaan yang dijalankannya hanya dalam sektor skala yang kecil sahaja. Kebanyakan daripada mereka menghadapi kekurangan sumber kewangan bagi memajukan lagi perniagaan yang diusahakan. Kekurangan sumber kewangan mengakibatkan mereka sukar untuk memberi tarikan terhadap perniagaan yang mereka lakukan. Hal ini akan mengakibatkan daya tarikan pelancong untuk melancong ke pulau tersebut tidak berkesan. Oleh itu, pengusaha celek dan barangan runcit pada masa ini perlulah memikirkan cara untuk meningkatkan sumber kewangan mereka dengan melakukan pekerjaan seperti perniagaan online maupun mengadakan promosi tempahan pakej pelancongan secara online bagi menarik minat pelancong. Selain itu, pengusaha celek dan barangan runcit juga menghadapi cabaran dalam kehilangan sumber pendapatan. Penurunan bilangan pelancong ke Pulau Besar Mesing menyebabkan permintaan terhadap tempat penginapan berkurang. Keadaan ini mengakibatkan pendapatan pengusaha celek semakin menurun kerana tiada pelanggan yang menginap di celek mereka. Keadaan ini juga mungkin mengakibatkan pengusaha celek terpaksa menanggung kos perbelanjaan yang agak tinggi sehingga mereka terpaksa mengurangkan bilangan pekerja mereka. Hal ini menyebabkan penduduk di sekitar kawasan tersebut hilang sumber pendapatan kerana tiada pekerjaan yang boleh dilakukan. Oleh itu, penduduk sekitar kawasan tersebut haruslah memikirkan cara lain bagi meningkatkan sumber pendapatan seperti menghasilkan kraf tangan yang unik dan menjualnya secara online atau menambahbaikkan kemudahan di kawasan tersebut bagi menarik minat pelancong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentangkan bagaimana cara untuk menggalakkan lebih ramai pelancong datang ke Pulau Besar. Langkah pertama ialah langkah untuk penambahbaikan yang perlu diambil untuk menggalakkan lebih ramai pelancong datang ke Pulau Besar, iaitu meningkatkan dan menaik taraf serta memelihara persekitaran dan keindahan Pulau Besar daripada diteroka. Justeru itu, kebersihan kawasan sama ada kawasan pulau, penginapan, pantai ataupun persekitaran
merupakan faktor yang penting bagi mengekalkan keindahan dan pemandangan yang menarik di kawasan pulau tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana jika kawasan tersebut itu kelihatan bersih, ia akan menarik minat pelancong sama ada di dalam dan di luar negara untuk mengunjungi ke pulau tersebut. Oleh itu, semua pihak perlulah menjaga kawasan tersebut daripada tercemar dengan minyak yang dilakukan oleh nelayan-nelayan yang menangkap ikan di kawasan tersebut. Perlu memantau segala aktiviti yang mereka lakukan dengan memastikan minyak daripada bot tersebut tidak tumpah ke dalam laut. Selain itu, langkah penambahbaikan yang perlu diambil bagi menggalakkan lebih ramai pelancong datang ke pulau besar ialah dengan membina dan menaik taraf sistem perkhidmatan seperti resort dan chalet. Kemudahan penginapan seperti resort dan chalet perlu diperbanyakkan kerana pada musim cuti umum, kebanyakan pelancong sama ada di dalam dan di luar negara datang untuk melancong. Untuk mengatasi masalah kekurangan chalet dan resort, pihak resort pulau besar mestilah membina atau memperbanyakkan resort dan chalet bagi menggalakkan bilangan pelancong yang ingin datang ke pulau besar. Di samping itu, pihak resort dan chalet perlulah menaik taraf resort yang sedia ada kepada yang lebih kreatif atau unik, sama ada dari segi reka bentuk seperti bentuk resort dan chalet di Pulau Maldives, dan secara tidak langsung ianya boleh menarik lebih ramai pelancong asing yang ingin datang melancong ke kawasan tersebut. Selain itu, langkah penambahbaikan yang perlu diambil bagi menggalakkan lebih ramai pelancong datang ke pulau besar ialah dengan membina dan menaik taraf sistem perkhidmatan seperti resort dan chalet. Kemudahan penginapan seperti resort dan chalet perlu diperbanyakkan kerana pada musim cuti umum, kebanyakan pelancong sama ada di dalam dan di luar negara datang untuk melancong. Untuk mengatasi masalah kekurangan chalet dan resort, pihak resort pulau besar mestilah membina atau memperbanyakkan resort dan chalet bagi menggalakkan bilangan pelancong yang ingin datang ke pulau besar. Di samping itu, pihak resort dan chalet perlulah menaik taraf resort yang sedia ada kepada yang lebih kreatif atau unik, sama ada dari segi reka bentuk seperti bentuk resort dan chalet di Pulau Maldives, dan secara tidak langsung ianya boleh menarik lebih ramai pelancong asing yang ingin datang melancong ke kawasan tersebut. Bagi analisis kesan langkah PKP yang dilakukan oleh kerajaan disebabkan COVID-19 ke atas sektor pelancongan di Pulau Besar, kita dapat lihat banyak kesan yang berlaku ke atas sektor pelancongan. Antara kesan yang pertama, kesan PKP yang dilakukan oleh kerajaan disebabkan COVID-19 ke atas sektor pelancongan di Pulau Besar ialah pendapatan terjejas. Pelancong tempatan dan asing tidak dapat mengunjungi ke Pulau Besar akibat PKP. Dengan ini,
mengakibatkan sumber pendapatan pengusaha resort dan sebagainya akan berkurangan berbanding pada hari biasa. Kekurangan pendapatan ini berlaku disebabkan kekurangan permintaan terhadap resort. Pengusaha resort juga terpaksa menanggung kerugian yang amat besar akibat pembatalan tempahan resort yang dilakukan oleh pelancong sebelum PKP ini. Oleh itu, dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan ini mengakibatkan sumber pendapatan pengusaha akan terjejas teruk. Selain itu, kesan langkah PKP yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia terhadap disebabkan COVID-19 ke atas sektor pelancongan ialah menyebabkan pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat kerana penduduk di sekitar Pulau Besar tidak dapat menjalankan perniagaan seperti hari biasa untuk menjual pakaian, cenderahati makanan dan sebagainya. Walaupun terpaksa menerima hakikat akibat pelaksanaan PKP oleh kerajaan Malaysia, mereka tetap boleh menjalankan kegiatan menangkap ikan di laut dengan bersyarat. Dengan ini dapat menampung sedikit sebanyak makan minum ahli keluarga. Oleh itu, kerajaan perlu melakukan pelbagai inisiatif dengan memberi bantuan kepada golongan terjejas sama ada bantuan makanan atau wang ringgit. Kesan langkah PKP yang dilakukan oleh kerajaan Malaysia akibat COVID-19 ke atas sektor pelancongan yang terakhir ialah menyebabkan kestabilan ekonomi terjejas. Kestabilan ekonomi akan terjejas akibat kekurangan kedatangan pelancong asing yang ingin datang ke Pulau Besar. Kekurangan pelancong asing akan mengakibatkan kekurangan pertukaran mata wang yang membolehkan sektor ekonomi Malaysia terjejas. Di samping itu, operasi sektor ekonomi yang agak terhad juga telah mengakibatkan kestabilan ekonomi terjejas. Kestabilan ekonomi amat penting bagi sesebuah negara kerana ia akan menentukan sama ada negara itu maju ataupun tidak. Oleh itu, kerajaan Malaysia perlulah melakukan pelbagai langkah untuk memastikan keadaan ekonomi negara berada dalam keadaan stabil dan tidak terjejas teruk. Kesimpulannya, secara keseluruhannya statistik adalah satu kaedah bagi mengumpul dan menganalisis serta mempersembahkan data bagi tujuan membantu dalam membuat sesuatu keputusan dengan lebih berkesan. Dalam laporan statistik ini, kita boleh dapati bahawa jumlah pelancong dan pendapatan celak dan barangan runcit pada bulan Ogos adalah paling tinggi, iaitu masing-masing berjumlah 3,232 orang dan RM RM166,598, di mana ia juga merupakan MOK dalam sebutan statistik. Berdasarkan pada analisis, kemasukan pelancong pada bulan Januari, Februari, November dan Disember adalah paling sedikit. Keadaan ini
berlaku mungkin disebabkan faktor perubahan musim. Selain itu, pengusaha celet dan barangan runcit di Pulau Besar Mersing juga menghadapi beberapa cabaran. Antaranya adalah dari segi sumber kewangan, kerana kebanyakan pengusaha celet dan barangan runcit adalah terdiri daripada orang pulau itu sendiri, dan perniagaan mereka dijalankan secara dalam skala kecil. Selain itu, kekurangan pelanggan juga merupakan cabaran yang dihadapi oleh pengusaha kerana sumber pendapatan mereka semakin berkurang sekiranya tiada pelancong asing atau tempatan yang mengunjungi ke kawasan Pulau Besar itu. Bagi mengatasi cabaran tersebut, beberapa langkah telah diambil perhatian oleh pihak kerajaan negeri. Antaranya ialah dengan meningkat dan menaik taraf serta memelihara persekitaran dan keindahan Pulau Besar, penambahbaikan dalam membina resort dan celet, dan membaiki pelbagai celet yang sedia ada. Dengan ini dapat memastikan kestabilan ekonomi penduduk di kawasan tersebut kekal.